Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Minasan konbanwa. O genki desu ka? Yang baru join kelas bahasa Jepun Sensei, yokoso. Yokoso minasan. Welcome, selamat datang ke kursus bahasa dan budaya Jepun Sare Sensei untuk siri yang ke-16. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, diam-diam kita dah masuk siri yang ke-16. Maknanya kita dah 16 kali bersama. Okey. Kepada mereka yang baru join, yang baru masuk kursus bahasa dan budaya Jepun Sensei ataupun ringkasannya kelas bahasa Jepun Sensei, Sare Sensei, yang dah terlepas siri pertama sampai siri ke-15, jangan risau, boleh tonton rakamannya. Boleh tonton rakaman. Di mana? Nanti admin bagi tahu dekat komen. Boleh baca di mana. Kami panggil di teropong minasang. So, Sare Sensei mengajar bahasa Jepun secara santai-santai sambil mengajar budaya Jepun. Sensei juga mengajar bahasa Jepun secara santai-santai. Maknanya untuk kelas bahasa Jepun Sensei ni, Sensei lebih pada fokus kepada mereka yang baru nak belajar bahasa Jepun. Zero Nihongo. Zero Nihongo. Jadi Sensei akan mengajar dengan menggunakan tulisan Rumi, Romaji. Banyak Romaji dan ada campur-campur sikit lah tulisan hiragana. Dan kita dah khatam untuk tulisan hiragana, tulisan katakana, dan sekarang kita masih lagi belajar tulisan kanji. Malah saya ajar tulisan kanji. Biasanya saya mulakan dengan perkongsian budaya. Macam-macam budaya kita kongsikan. Kemudian kita belajar bahasa Jepun, kita belajar tulisan, dan kalau sempat kita akhiri dengan sesi kaiwa. Kaiwa time. Kaiwa time masa tu, kaiwa no jikang, kita sama-sama praktis bahasa Jepun. Saya akan invite siapa-siapa yang request ataupun yang Sensei pilih. So, minasan malam ni stay bersama Sensei. Kita akan cuba habiskan sebelum 2 jam, InsyaAllah sebab bulan puasa kan, minasan tu nak rehat dan sebagainya. Okey, baiklah, kita mulakan sesi kelas kita macam biasa. Kita baca umul kitab. Terima kasih yang bagi bunga ros, terima kasih bagi sakura, bunga ros macam-macam. Arigatou gozaimasu minasan. Semoga dengan pemberian gift minasan akan bertambah-tambah rezeki, insya-Allah, amin. Okey, kita baca umul kitab Al-Fatihah dan kita sedekahkan pada mak ayah kita, saudara mara kita yang telah meninggal dunia, mak ayah kita yang masih hidup, dan untuk diri kita juga. Semoga majlis ilmu pada malam ni diberkati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga lancar perkongsian ilmu malam ni. Minasan cepat faham, mudah faham, dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita berkongsi ilmu dalam bulan Ramadan. Terima kasih yang baru datang. Kalau Sensei tak sempat baca komen, tak sempat reply, minta maaf. Tapi dalam kelas ni kita ada 7 orang admin. Kita ada 7 orang admin pembantu Sensei. Kita ada Abang Hussein Sang, kita ada Syah Sang, kita ada Yoski Sang, kita ada Shu Sang, kita ada Yumeno Sang, kita ada Anis Sang, dan kita ada Za Sang. Mereka akan bantu, dan kita ada 4 moderator. Kita ada 4 moderator malam ni yang akan bantu Sensei untuk menjawab komen-komen. Jadi minasang yang baru join, mana-mana yang nakal tu behave. Behave. Nanti admin boleh rotan boleh rotan. Jangan pelik-pelik, jangan mesej yang pelik-pelik. Nanti kena lesing. Kepada para peserta dari Indonesia, saya percaya ada dari Indonesia. Siapa sini dari Indonesia? Dari Indonesia, dari Singapura, dari Brunei, dan daripada luar negara. Welcome. Yokoso. Maidi ada, Maidi. Maidi ada. Maidi dari Pontianak, Kalimantan. Pontianak, dengan Pontianak macam takut sikit. Kalau kat sini Pontianak tu macam hantu kan, kuntilanak. Kata Maidi kalau di Indonesia dipanggil kuntilanak. Kuntilanak. Kalau kat sini biasa Pontianak atau pocong. Okey, untuk malam ni, untuk siri yang ke-16, Sensei akan terangkan sedikit
berkenaan pakaian tradisional Jepun. Okay. Malam ni kita belajar berkenaan pakaian tradisional Jepun. Kadang-kadang minasang nampak Jepun pakai baju-baju tradisional, asal nampak je, minasang kata semua kaimono. Kaimono pula, silap-silap, bukan kaimono. Kimono, silap tu, silap Kimono, salah type. Kimono nanti saya betulkan. Okey, nanti saya betulkan Kalau kaimono tu maksudnya shopping. Tu tadi nak cepat tadi, Syah kacau tadi masa saya buat nota tadi, dia kacau. Zah pun kacau. Dia tanya saya punya onara dah lepas ke belum? Saya onara dah jumpa dia sekarang. Jadi saya salah type, minta maaf Kaimono ni shopping. Kaimono ni shopping, silap-silap. Saya betulkan nanti kimono masa rakaman malam ni ramai ganggu. Yoski pun ganggu saya malam ni. Jadi minta maaf sebenarnya nak cover line, okay? Nak cover line Saja sensei buat salah supaya minasang bagi tumpuan. Tu trik sensei. Okey, pandai sensei cover line Betul lah Maidi? Sensei cover line. Tak, betul-betul tanya. Dia orang kacau sensei malam ni. Saja sensei buat salah. Kan sebab minasang ni suka tengok benda-benda yang salah. Asyik betul je mana boleh. Sesekali kena bagi salah. Kau kalau gelakkan sensei nombor 1 Nanti siapa-siapa yang gelak ni sensei panggil untuk kaiwa. Siap korang, jangan lari korang. Okey, ni pakaian tradisional Jepun. Ada banyak saya terangkan tak payah semula. Nanti kalau terus semua nanti minasang tak boleh nak tak boleh nak hafal. Ni mic ni pun gerak sana gerak sini. Okey. So minasang ni antara pakaian tradisional Jepun yang minasang tahu daripada kecil sampai ke besar hanya ni kimono. Sebut kimono. Kimono ni pakaian. Kimono dia pakaian antara pakaian terkenal kat Jepun lah. Dia pakaian dia macam kain dia kain dia macam selai je tapi dia tebal. Dia tebal Kimono ni adalah pakaian rasmi Jepun nombor 1 untuk upacara perkahwinan, perayaan dia, shogatsu masa tahun baru dan sebagainya. Dan kimono ni sebenarnya kalau betul-betul Jepun pakai kimono, dia seolah-olah macam pakai jubah menutup aurat. Dia macam menutup aurat. Minasang pun kalah. Cuma dia tak tutup kepala je. Tapi kalau dia pakai kimono majlis perkahwinan, kadang-kadang ada penutup kepala macam ala-ala scarf kan, dia tutup. Daripada jauh nampak memang sempurna macam orang pakai jubah dengan bertudung. Arigatou gozaimasu. Tiba-tiba topi warna biru. Okey. So yang pertama adalah kimono. Kimono, ingat kimono. Yang ini kimono. Kemudian yukata ni dia lebih kurang macam kimono. Bezanya ialah kimono ni dia tebal sikit. Yukata ni dia nipis sikit. Kimono ni untuk majlis-majlis rasmi. Majlis rasmi, perayaan rasmi macam tahun baru dan sebagainya. Cuma yukata ni nipis sikit. Yukata ni banyak digunakan macam bila ada nak tengok Hanabi. Hanabi nak tengok bunga api masa musim panas. Okey. Dia juga berkaitan dengan cuaca. Kalau cuaca panas, dia pakailah baju yukata ni nipis. Yukata ni lebih digunakan pada musim panas dan digunakan selepas mandi onsen. Orang Jepun dia suka mandi onsen kan? Dia suka mandi onsen iaitu kolam air panas semula jadi. Kemudian setiap hari dia akan mandi ofuro berendam air panas. Lepas dia mandi ofuro berendam air panas, kebanyakannya mereka akan pakai yukata sebelum tidur. Dia selai dia. Okay, kemudian yukata ni juga banyak digunakan di ryokan. Sebut ryokan. Ryokan ni maksudnya hotel tradisional Jepun. Minasang pernah tak bermalam di ryokan? Kalau pergi Jepun, cubalah bermalam di ryokan. Ryokan ni adalah hotel tradisional Jepun yang biliknya ada sliding door tu, tarik-tarik. Macam cerita Oshin kan? Tarik-tarik, tidur atas lantai. Dia ada tatami. Dia ada macam tilam. Ada futong. Dia pakai macam tu bezanya. Okey. Cuba saya nak bagi tahu. Pakaian kimono dengan yukata ni, dia punya bahagian lipatan tu, lipatan ni. Saya tak boleh gerak sangat. Gambar akan hilang magic. Nampak? Kejap ada, kejap tak ada. Kejap tak ada. Tengok. Hilang. Okey. Cuma cara pakai kimono dan yukata ni ialah dia punya lipatan dia, lipatan yang sebelah kiri atas kanan. Cuba tengok. Ada tak yang salah? Tengok ni lipatan dia.
Lipatan kiri atas kanan. Kiri atas kanan. Dia tak boleh salah itu budaya dia. Sebab kalau lipatan kiri atas kanan maksudnya orang yang masih hidup. Kalau minasang lipat kiri atas kanan atas kiri, itu pakaian untuk orang yang dah meninggal dunia. So jangan salah pakai. Jangan salah lipat jangan salah lipat. Kalau minasang salah lipat, nanti pergi pakai masa kat Jepun, tengok sakura ke apa, orang Jepun nanti macam pelik. Jadi kita ikutlah budaya dia So lipatan yang kiri atas kanan. Cuba. Tu ada intai baju tu. Intai baju masing-masing. Cuba buat. Kiri atas kanan ya. Kiri atas dapat ni. Kiri atas kanan. Kiri atas kanan ya. Okey, boleh ya. Beza yang pertama dari segi majlis. Kimono dipakai majlis-majlis perayaan utama. Perayaan utama dan lebih digunakan pada musim sejuk. Dekat Jepun musim sejuk bermula daripada bulan 9 sehingga bulan 4 tahun depannya. Dia maksudnya sejuk lah. Termasuk autumn, winter dan juga spring ya. Iaitu musim Aki, musim Fuyu dan juga Haru. 3 musim ni sejuk kan? Banyak gunalah. Yukata banyak digunakan pada musim panas, melihat bunga api ataupun selepas mandi ofuro berendam air panas. Hampir semua rumah Jepun ada yukata. Dan yukata harganya murah sikit berbanding kimono. Ya, yukata murah sikit berbanding kimono. Dekat Malaysia ada tak jual kimono dan yukata minasang? Ada tak? Ada. Di Malaysia ada jual yukata dan juga kimono. Kalau beli kat Jepun mahal. Kimono biasa harga dia antara 700 sehingga 20,000 ringgit Malaysia selai tu. Dia ikut jenis lah. Dia ikut jenis ya. Dia ikut jenis, dia ikut dia punya apa orang kata kualitinya, coraknya dan sebagainya lah. Yukata kalau beli kat Jepun antara RM100 sehingga RM400, RM500. Malahan ada yang mahal. Tapi dekat Malaysia ada jual yukata murah-murah. Bukan yukata terpakai, yukata baru, cuma dia jualan stok lama. Di mana tempatnya? Saya dah pernah bagi tahu kan? Minasan type message kat mana tempatnya? Tempatnya di JJJ, Jalan-Jalan Jepun ya. Jalan-Jalan Jepun dijual yukata kimono kadang-kadang serendah berapa ringgit minasang? Berapa ringgit? Bawah RM5. Bawah RM5. Bawah RM50. Tersasut-sasut malam ni. Yang tali ni, ikat ni dipanggil obi. Kena ikat tali tengah. Kalau tak ikat nanti terbuka lah. Jalan nanti, bayangkan Syah jalan nanti terbuka-buka tiup angin. Tak boleh lah macam tu kan. Kena pakai obi cantik kat situ. Okey, saya nak tanya soalan. Quiz. Di mana letaknya, kalau perempuan pakai kimono, di mana letaknya keseksian pemakai kimono? Cepat. Di mana? Ni sebab ni yang ajar adalah pensyarah bahasa Jepun sensei dekat Jepun dulu, kat universiti. Dia bagi tahu. Di mana letaknya keseksian pemakaian kimono? Cepat. Cepat, di mana? Ya, jawapannya di leher. Berapa orang betul? Ya, di leher dia. Tengok dia punya belakang tu, dia punya apa orang kata kadar kebukaan dia. Kat situlah keseksian pemakaian kimono. Ini saya. Berapa orang betul? Dekat belakang ya. Dan ada juga pemakaian kimono yang belakang dia tu ada macam dia punya apa orang kata macam ala bantal di kat belakang kan. Saya lupa nama dia. Itu lagi cantik lah. Dan ada juga kimono macam ni ya. Dia punya yang perempuan ya. Yang ada pakai macam aksesori tengah-tengah ni biasa perempuan. Lelaki tak pakai ya. Lelaki jangan pakai pula. Pelik nanti. Lelaki ringkas dia ya. Jangan mana-mana lelaki nak pakai ribbon-ribbon kat belakang. Mana tahu Syah pakai, Yoski pakai. Dia geram tengok perempuan lawa. Dia letak obi. Belakang dia letak bantal. Kau jangan cari pasal. Saya lesing nanti. Saya tak ajar macam tu ya. Mana tahu nanti dia pakai, dia letak bantal kat belakang. So jangan buat. Tak pernah dibuat orang. Tak pernah dibuat orang pakai yukata kimono, letak tali belakang dia letak bantal. Bantal pula bantal Hello Kitty. Jangan diubah.
Budaya orang kita kena hormat. Tolong, please jangan diubah-ubah budaya orang. Boleh ya? Itu yukata. Okay, ketiga ialah hakama. Hakama. Sebut hakama. Kenapa korang gelak? Kenapa korang gelak? Am I wrong? Ini ialah hakama. Hakama. Hakama tu yang ada macam Yoski, jangan ketawa. Kau kalau ketawa kau menangis. Saya lesing nanti. Saya bagi makan boyak nanti. Okey, yang ini hakama. Cakap pasal Yoski. Saya tukar sikit cerita ya. Salah seorang peserta kita nama Yoski. Yoski dari Bintulu, Sarawak. Dia ada cakap dengan sensei. Sensei, rumah kami ada buaya. Ada buaya. Sensei, dia kata rumah saya ada buaya. Sensei pun macam menipu kan. Bulak. Maksud menipu. Rupa-rupanya betul. Rumah dia betul-betul kat tepi sungai dekat Bintulu. Dan dekat bawah rumahnya ada buaya. Ingat dia mamai ada buaya bawah rumahnya. Tak pernah lagi orang saya nampak orang tinggal bela buaya bawah rumah ya. So, jangan main-main dengan Yosuke ya. Jangan main-main Omar. Kau jangan main-main dengan Yosuke. Nanti Yosuke bagi buaya kat engkau nanti. Okey. Ni hakama ya. Hakama pakaian lelaki pakai ya. Okey, yang ada macam dia kain, macam kain apa orang kata skirt panjang tu. Dia pakai kat tengah, dia tutup dengan atas tu, itu pakaian hakama, dia panggil hakama. Hakama ni biasa macam sensei kan. Dia dah pakai kimono, dia tambah dengan hakama. Biasanya hakama yang saya nampak lah macam majlis-majlis paling rasmi. Contoh macam convocation. Ada Sosugyo Shiki. Maksudnya majlis graduasi kadang diorang pakai macam tu. Diorang pakai macam tu ya. Hakama sikit. Okay. Kemudian bawah ni yang ni macam muka macam Yosuke. Muka macam Yosuke. Arigatou gozaimasu, kampungku arigatou gozaimasu. Ni bukan nama dia Haori, bukan nama dia bukan Haori. Nama pakai luar ni dipanggil Haori ya. Haori, okey? Muka dia macam Yosuke. Okey. Yang sebelah ni paling ringkas, sensei rasa yang ini Syah suka, Shu pun suka, orang lain pun suka. Ni dia lebih berangin. Suzushi dipanggil Jinbe ya. Jinbe, sebut Jinbe. Tapi yang ini kalau boleh yang mana Muslim tu kalau boleh nak pakai ubah suai lah. Dia punya bahagian bawah kaki ni panjangkan melepasi lutut lah, tutup aurat sikit tutup aurat sikit. Sebab Jinbe ni dia macam pendek sikit bawah dia. Jinbe ni sebab apa? Dia nipis, kainnya nipis. Kemudian antara cantuman tu dia ada ruang udara. Ni ada ruang udara nipis. Jinbe ni dipakai biasanya pada musim panas. Tapi Jinbe ni dia tak berapa formal ya. Dia tak berapa formal. So kalau ada majlis-majlis rasmi, contoh perayaan Osho Gasa apa, jangan pakai Jinbe. Jinbe ni dipakai majlis-majlis macam santai-santai. Pergi pantai, tengok bunga api. Jangan pula tiba-tiba ada majlis kahwin Jepun, kau dengan bangganya, ini adalah Japanese traditional clothes, kau pakai Jinbe. Memang kena hambat nanti. Jangan pakai Jinbe minasang ya. Okey, kemudian sebelah ni, ni baju happy. Sebut mana-mana sini. Happy ya ni, baju happy. Ni yang atas saya, kat belakang saya ni happy. Happy tu je baju je selai dia tutup. Ni biasa happy ni kalau ada pesta-pesta kan, ada matsuri, ada macam jualan-jualan ke, ada pesta apa, Jepun kan banyak pesta malam-malam ke apa, dia pakai baju happy. Biasa orang-orang yang jual makanan ke apa akan pakai happy, ataupun yang perarakan dia akan bagi baju happy. Dia selai dia dan nipis. Happy ya, dipanggil baju happy. Boleh minasang ya? So malam ni minasang dapat kenal pakaian apa? Kimono, yukata, hakama, Haori, Jinbe dan happy. Boleh. Okey, ada soalan? Ada soalan nak tanya? Yang ini memang muka ni. Muka siapa? Muka Yosuke sama. Ada lebih kurang 73.2%. Lebih kurang sama. Tepuk. So minasang boleh Google lagi cari pakaian lain. Ini antara yang terkenal lah. Sebut kimono dah tahu, sebut yukata dah tahu, hakama dah tahu, Haori, Jinbe, happy. So sesuaikan dengan majlis ya. Bagi sensei lah, minasang ada satu yukata pun dah cukup. Kalau cinta bahasa Jepun, suka bahasa Jepun, suka budaya Jepun, kalau boleh ada satu apa?
ada satu pakaian yukata. Okey, haori, biasa haori ni haori ya, haori ni pun haori. Biasa haori dipakai di atas yukata ataupun kimono. Biasa dipakai kat luar, bahagian luar. Biasanya ni biasa kalau musim lagi sejuk lah. Kalau musim lagi apa orang kata? Musim macam winter ke apa kan? Memang cantik lah. So kalau minasan nak lihat orang Jepun pakai yukata kimono, yang pertama masa tahun baru mereka. Tahun baru mereka ialah New Year mereka ialah pada 1 Januari. Setiap 1 Januari tengok ramai Jepun pakai kimono. Yang kedua, kalau minasan pergi Kyoto, dekat Kyoto bandar tradisional dia memang ramai orang pakai yukata ataupun kimono. Dekat sana pun ada geisha. Geisha ni pelayan perempuan. Dia melayan, dia menghiburkan orang ya. Orang masuk kedai makan ke apa dia melayan. Dia layan kan, dia ada tarian dia. Tapi geisha ni dia tak berapa mesra, bukan tak mesra. Dia mengejar masa nak bekerja. Minasan nampak je kat tu kejar, dia akan lari. Dia lari. Kalau minasan nak tengok pergi ke Kyoto ada banyak. Kyoto adalah bandar klasik Jepun, bandar lama. Jadi banyak bangunan-bangunan bersejarah, bangunan lama sesuai dengan pemakaian yukata kimono. Ya. Dia pakai dengan action dia tu memang cantik, memang cantik lah ya. Jadi kalau lelaki dia corak-corak ringkas je. Dia banyak corak-corak ombak, corak apa. Perempuan banyak bunga. Banyak bunga dan kimono saja ada banyak jenis ya, ada banyak jenis, ada banyak dia punya apa orang kata? Corak-corak dia dan lain-lain. Okey, selesai binasang. Okey, untuk malam ni Sensei nak ajar buat pertama kalinya belajar kata kerja bahasa Jepun. Sebelum ni dah belajar, bukan tak belajar, tapi Sensei ajar sikit-sikit kan. So malam ni Sensei nak kenalkan kata kerja bahasa Jepun lagi detail sikit. Macam mana nak kenal kata kerja Jepun dan macam mana nak bahagi-bahagikan mengikut kumpulan kata kerja bahasa Jepun. Boleh minasang? Boleh ya? Okey minasang, yang ini kata kerja bahasa Jepun ya. Kata kerja bahasa Jepun dipanggil doshi. Sebut doshi ya. Doshi. Doshi ya, bukan dosa. Kalau dosa maksudnya si pelaku. Sebut dosa. Do tu panjang sikit. Kalau dosa tu maksudnya pelaku. Siapa pelakunya? Okey, dosa. Kalau doshi kata kerja, doshi. Arigatou gozaimasu comelnya. Okey, terima kasih Sasa. Okey. Mula-mula kita kenal dulu jenis. Okey, saya nak minasang hafal ni ada berapa kat situ? Cuba kira. Ada 21 ada 21. Ada 21 kata kerja yang kita nak belajar malam ni. Kalau boleh minasang hafal. Sebelum tu saya nak tanya, nampak atau tidak? Cepat komen-komen. Nampak atau tidak? Ada yang tanya Sensei, kenapa nota Sensei, kenapa Sensei punya screen? Sensei, kenapa Sensei punya screen? Kami tengok dekat kami punya handphone dia macam tak penuh. Atas nampak almari rumah Sensei. Sensei sengaja nak bagi minasang tengok almari rumah Sensei. Taklah, tak. Sensei guna iPad. Sensei live guna iPad. So bila iPad dia ikut bentuk iPad punya, jadi kebesarannya tu dia ikut iPad. iPad dia kembangkan, dia lebar tapi dia tak tinggi. Jadi tak apalah, rezeki minasan dapat tengok almari Sensei kat atas tu. Tapi jangan risau, masa rakaman nanti, rakaman biasa Sensei akan mixkan dia. Masa rakaman nanti Sensei akan fixkan. So jangan risau. Minasan benda-benda kecil-kecil tak payahlah minasan pertikaikan ya. Okey? Okey, nampak ya? Okey, yang pertama ikut Sensei sama-sama. Ikut, semangat-semangat ya. Dah pukul berapa ni? Kita nak habis awal malam ni. Okey, yang pertama, ikimas. Sebut ikimas. Ikimas. Kejap Sensei naikkan sikit. Sensei naikkan sikit supaya Sensei tak tutup tulisan. Okey, yang pertama sebut ikimas. Ikimas, ya. Ikimas maksudnya pergi. Pergi. Okey, minasan boleh ya atas ni ikimas. Okey, bawah diikuti tabemas. Tabemas. Dia ada MASU, ada U, tapi U tu akirosang arigatou gozaimasu. U tu jangan disebut dengan jelas. U tu kimas. Bukan kimasu, ikimasu, bukan. Ikimas. Masa sebutan U tu mulut tu macam tapi sikit je. Ikimas. Kadang-kadang orang Jepun cakap ikimasu, arosisang arigatou.
Semoga murah rezeki. 25, 26. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Yang kedua hafal ya. Yang kedua ke bawah. Kita pergi bawah ya. Tabemas. Tabemas makan. Kirimas. Kirimas. Kirimas potong. Kirimas potong. Semua kata kerja bentuk polite, bentuk rasmi, bentuk yang apa kita kena belajar. Okey? Saya tulis 2 kali. Ada 2 kali ya. Okey, tak apa, saya betulkan. Nanti saya betulkan. Sabar, sabar. Jangan panik. Jangan panik, jangan panik. Kadang-kadang saya sengaja je tu sebab nak bagi minasan nampak. Bila minasan nampak ada silap ke apa, bermakna minasan bagi tumpuan. Itu taktik sensei. Sensei kan penuh dengan taktik. Okey. Terima kasih dan saya betulkan. Okey, kemudian Hanashimas. Hanashimas bercakap, bercerita, bercerita. Hanashimas. Hanashimas bercerita. Saya tak boleh gerak sangat lah, gerak dia hilang. Hanashimas ya. Okey, kemudian yamemas. Yamemas stop. Berhenti. Yamemas berhenti. Okey, kemudian karimas. Karimas meminjam. Meminjam ya, meminjam. Karimas. Okey, kemudian dekimas. Dekimas maksudnya boleh. Boleh, dekimas boleh. Okey, kemudian yang atas tu apa? Atas tu, pergi kat atas tu balik, tengok. Oyogimas. Saya tak boleh gerak Oyogimas, berenang, berenang. Oyogimas, oyogimas. Kemudian mimas. Mimas, melihat. Melihat, melihat. Mimas ya, mimas. Okey, kemudian okimas. Okimas, bangun. Wake up. Bangun ya, bangun, bangun. Berenang. Berenang pula. Bangun, bangun, bangun. Okimas. Okey, kemudian imas. Imas maksudnya menyebut, menyebut. Bercakap pun boleh. Menyebut, okey, sebut, bercakap. Okey, kemudian shinimas. Shinimas maksudnya mati, mati, meninggal. Meninggal. Okey, kemudian kimas. Kimas maksudnya datang. Kimas maksudnya datang. Okey, kemudian demas. Demas maksudnya keluar, keluar. Okey, yang atas tu abimas. Abimas maksudnya mandi, mandi, mandi. Abimas, abimas mandi. Kemudian bawah abimas nomimas. Nomimas. Nomimas minum. Okey, kemudian ochimas. Ochimas. Ochimas maksudnya jatuh. Jatuh, terjatuh, jatuh. Ochimas. Kemudian tobimas. Tobimas ni ada 2 penggunaan. Satu terbang, satu terjun. Beza adalah kanji dia. Kanji tak sama ya. Terbang, terjun. Kemudian shimas. Shimas tu adalah kata kerja menunjukkan perbuatan macam benkyo shimas, belajar kan. Benkyo shimas. Ya, benkyo shimas. Okey, kemudian minasang diikuti dengan tachimas. Tachimas maksudnya berdiri. Kemudian akhir sekali nemas. Nemas maksudnya tidur. Boleh minasang ya? Okey, itu ada maksud bahasa Melayu. Okey, kepada sensei-sensei di luar yang mengajar bahasa Jepun, ni sensei nak bagi saranan ya, nak beri cadangan, nak beri cadangan. Arigatou gozaimasu. Ya Rabbi ya Karim, kampungku moga murah rezeki. Terima kasih. Okey, sekali lagi kepada rakan-rakan guru-guru bahasa Jepun ataupun instruktur bahasa Jepun yang mengajar bahasa Jepun di luar, alhamdulillah, saya seraikan kita sama-sama ya berjuang untuk apa orang kata mengajar bahasa Jepun, memperkenalkan bahasa Jepun pada orang ramai. Cuma cadangan saya, kalau minasang buat video bahasa Jepun, kalau boleh, kalau ada subtitle, ada maksud bahasa Melayu, lagi bagus. Sebab bila kita open kita punya TikTok kepada public, dah tentulah ramai orang-orang yang belum belajar bahasa Jepun ataupun tak pandai bahasa Jepun ataupun yang baru belajar tapi tak mahir sangat, akan puas sebab dapat tahu maksud. Jadi mudahlah mereka dan mereka akan shock mereka akan datang, mereka akan tengok lagi dan lagi dan lagi. Sebab kadang-kadang mereka terpaksa rujuk kamus, apa tu, apa ni, apa tu, apa ni. Jadi kalau boleh buat video tu ada maksud sekali dalam bahasa kita, bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. At least ada maksud. Betul tak minasang? Kimas maksudnya datang. Saya type 2 kali. Kimas ni bahasa Melayu maksudnya datang. Maksudnya datang. Okay, siapa setuju dengan sensei kalau buat video ada subtitle bahasa Melayu, lagi puas hati? Cepat-cepat, siapa setuju? Terutamanya kepada orang-orang zero Nihongo.
zero Nihongo, maksudnya orang-orang yang kosong bahasa Jepun, orang yang baru belajar bahasa Jepun. Kalau mereka nampak video orang cakap bukan setakat Jepun ya. Ni saya bagi cadangan bukan setakat bahasa Jepun, bahasa apa juga, bahasa Cina ke, bahasa Jerman ke, bahasa apa ke, untuk mengajar permulaan, untuk memperkenalkan bahasa tu, kalau boleh letak sekali maksud dalam bahasa Melayu. Sebab itulah sensei kalau buat video, sebaik mungkin sensei akan letakkan bahasa Melayu ataupun apa-apa bahasa yang kita faham. Bahasa Inggeris pun boleh, supaya akan ramai lagi minat bahasa tu. Kadang-kadang bila kita bercakap bahasa Jepun, memang kita hebat. Bercakap bahasa Jerman, bercakap bahasa Perancis, wow, orang nampak kita hebat. Tapi sayang orang tak faham. Bila ramai tak faham, lama-lama takut orang macam tak berapa tertarik dengan bahasa tu. Jadi tujuan kita nak kenalkan bahasa tu, dalam masa yang sama nak kenalkan budaya. Jadi kita rajin-rajin sikit lah masukkan subtitle bahasa Melayu. Kecuali video tu dibuat khas untuk mereka yang dah belajar bahasa Jepun. Itu okey. Itu okey. Itu boleh buat privacy punya TikTok. Tapi kalau open TikTok, minasang nak FYP, nak dapat apa orang kata? Nak dapat FYP, nak dapat follower yang ramai ke apa, itu caranya. Bukan saya kata ni saya bagus. Bukan kata saya punya video bagus, tak. Tu pengalaman saya. Pengalaman saya bila buat video, saya letakkan tu akan ramai dapat manfaat. Jadi benda yang baik kita ambil manfaat, insyaAllah kita ambil iktibar. Boleh minasang ya? Okey. Boleh ya, ini dia. Semua sekali ingat ikimas, tabemas, kirimas, hanashimas, yamemas, karimas, dekimas, oyogimas, mimas, okimas, imas, shinimas, kimas, demas, abimas, nomimas, ochimas, tobimas, shimas, tachimas dan nemas. Tidur ya. Okey, minasang, saya nak bagi tahu ya. Kata kerja, minta maaf gambar hilang-hilang, mana tak tahu magic apa yang telah menyelubungi kita malam ni Okey. Kata kerja bahasa Jepun dipanggil doshi. Kata kerja bahasa Jepun dipanggil doshi ya, doshi. Kalau kata kerja bahasa Melayu, minasang perasan tak? Kata kerja bahasa Melayu dia ada kata kerja simbulan ber, imbuhan men, ken, ke, ber, kita banyak kan? Kata kerja ni tak. Jepun senang aja. Kenapa saya kata senang? Okey, saya bagi tahu minasang ya. Kata kerja bahasa Jepun ni banyak kan? Macam mana minasang nak cepat faham, cepat pandai nak tukar kata kerja? Daripada perkataan tu nak tukar ayat arahan, ayat kebolehan, ayat contoh. Contoh ikimas. Tengok di atas ni. Ikimas. Daripada ikimas perkataan pergi, minasang nak buat ayat sila pergi. Itte kudasai. Nak tukar bentuk tag. Ataupun nak tukar bentuk kamus. Senang nak rujuk dekat kamus. Ikimas jadi iku. Macam mana nak buat? Macam mana nak kata jangan pergi? Daripada ikimas jadi ikanai de kudasai. Macam mana nak kata boleh pergi? Ikemas. Macam mana nak kata wajib pergi, mesti pergi? Ikanakia ikemasan. Macam mana semua? Itu semua ada teknik dia. Ada tekniknya. Semua kata kerja dalam bahasa Jepun ni, doshi ni, akan diklasifikasikan dalam 3 kumpulan, dipecahkan dalam 3 kumpulan. Apa itu 3 kumpulan? Tengok ni ya, saya tunjuk. Ingat ya, ni sangat penting ya, sangat-sangat penting. Ni sangat-sangat penting. Dari sini, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ni sangat-sangat penting. Ini bukan cobaan. Ini bukan main-main. Ini bukan benda nak ketawa-ketawa. Ni benda serius, minasang kena hafal. You have to remember this. Ini syarat-syarat dia. Kata kerja bahasa Jepun yang minasang tengok tadi ada 21. Yang minasang tengok ada 21 tadi tu, kita boleh pecahkan dalam 3 kumpulan. Kenapa perlu tahu kumpulan ni, sensei? Ya, perlu tahu sebab nak memudahkan minasang nanti nak tukarkan bentuk-bentuk dia punya perkataan mengikut form tertentu, nak memudahkan. Ni saya ajar ya. Okey. Untuk kumpulan pertama, tengok syarat kumpulan pertama. Dengar ya. Syarat untuk masuk kumpulan 1 yang pertama, semua kata kerja sebelum mas, dia ada line i, a, i, u, e, o, i, iaitu ichiri, mini, biki, gishi. Kalau dia masuk dalam line tu, line yang ichiri, mini, biki, gishi, dia semua masuk dalam kumpulan pertama. Tu syarat dia. Cuba tengok contoh. Sukurimas. Tengok sebelum mas apa? Minasang, cuba type. Cepat. Sebelum mas apa? Sukurimas. Sukurimas tu sebelum mas apa?
Minasang dengar ke tak ni? Cepat saya tanya. Sebelum Sukuri masuk, sebelum mas apa? Ri. Okey, jadi boleh tak masuk kumpulan 1? Ya, boleh ya. Bagus. Tahniah. Okey, tengok. Yomimas. Sebelum mas, dia bunyi apa? Dia bunyi ma ke, mi ke, mu ke, me ke, mo. Mi kan? So boleh. Pandai. Ingat ya. Kata kerja bahasa Jepun, sebelum mas, kalau dia ada bunyi i. Ichiri, mi, ni, bi, ki, gi, shi. Kena hafal. Ichiri, mi, ni, bi, ki, gi, shi. Ya, ichiri, mi, ni, bi, ki, gi, shi. Boleh? Ikut sensei. Ichiri, mi, ni, bi, ki, gi, shi. Ichiri, mi, ni, bi, ki, gi, shi. Ichiri. Ni bukan ajaran sesat ya. Sensei bukan suruh bertasbih. Maksud sensei nak hafal ni. Jangan pula keluar nanti besok berita Sara sensei ajar ajaran sesat suruh bertasbih. No, ni bukan tasbih, ni cara menghafal ya. Ichiri, mini, bi, kigishi. Ichiri, mini, bi, kigishi. Boleh? Kena hafal. Jangan buat statement sensei ajar ajaran sesat. Sensei lesing nanti korang kan. Korang ni suka nak tengok kejatuhan sensei sebenarnya. Tak baik doakan macam tu, Yoski. Tak baik doakan macam tu ya. Jimusang, tak baik. Istighfar banyak-banyak. Kita jangan dengki antara satu sama lain. Kita kena support. Kesian kat sensei. Keberhempas pulas hari ni duga dengan onara tak keluar-keluar. Makan tempe ni. Ini apa? Maidi punya pasal. Maidi makan tempe goreng. Sensei makan tempe tak keluar-keluar. Okay. So jangan ya sensei. Okay, ingat ya sekali lagi. Mini B. Sorry. Ichiri, mini bi, kigishi. Ichiri, mini bi, kigishi. Nak tidur nanti? Nak tidur kat katil bagi yang dah kahwin. Bagi tahu suami siap-siap. Takut suami. Apa kamu buat ni? Pelik aku. Kan suami lari keluar kan? Buat. Ichiri, mini bi, kigishi. Abang diam. Ichiri, mini bi, kigishi. Yoski boleh buat dekat luar rumah. Ngadap buaya. Buaya semua. Wahai buaya, dengarlah cerita. Kami nak nyebut Ichiri, mini bi, kigishi. Sorry ya, kelas sensei memang biasa gelak-gelak. So minasang jangan pecah perut ya. Betul, kena ingat. Sensei bukan main-main. Ichiri, mini bi, kigishi. So minasang cuba ya Yosuki. Kita try tok. Kita mada dengan boyak kita. Boyak-boyak semua. Dengar tok, kami nak kelakar tok. Ichiri, mini bi, kita tok. Kita orang hafal tok. Sorry sensei cakap Sarawak. Jangan main-main. Sensei boleh cakap Sarawak tau. Korang jangan mengumpat sensei dalam bahasa Sarawak. Okay. Ingat ya, itu ya. Syarat dia ialah semua huruf sebelum mas mesti daripada inline dan ini saja. Ichiri, mini bi, kigishi. Okay, kumpulan kedua. Tengok syarat dia. Kumpulan kedua, minasang kena hafal formula ni ya. Kena hafal. Kalau tak hafal minasang, nanti minasang tak. Apang, apa yang kau geleng kepala bang? Apang, saya tak buat ajaran sesat bang ya. Kau jangan ingat saya buat ajaran sesat. Okay, untuk kumpulan 2 pula, semua kata kerja yang sebelum mas daripada line ya. Tengok tu. Minasang, kalau minasang belajar dengan sensei lain, cara mereka lain. Mungkin mereka tak bagi macam ni. Mungkin mereka tak ajar macam tu. Ichiri, mini bi. Kita ada. Lain sensei, lain caranya. Ini cara sensei berguru ya. Ini cara sensei berguru, okay? So, kumpulan kedua syarat dia mesti daripada airline. Contoh tabemas. Bag kan? Bag. Tabemas. So bag. Tabemas masuk kumpulan 1 ke kumpulan 2? Cepat jawab minasang. Tabemas. Dia masuk kumpulan 1 ke kumpulan 2? Cepat. Jawab. Ya, kumpulan 2. Pandai kita orang. Okey. Kalau she memas. Dia me. She memas kumpulan berapa? Sorry, banyak cakap Sarawak pula malam tu. Maaf ya, kami madah Sarawak malam tu banyak pula. Okey. Kumpulan 2. Ya, kumpulan 2. Kumpulan 2. Okey. Kumpulan 2. Munya pula.
Munya maksudnya kalau dia E-line daripada sebelum mas ada kumpulan 1. Ingat ya? Munya airline-nya masuk kumpulan 2. Okay, kalau kumpulannya sebelum mas dia daripada airline dia masuk kumpulan 2. Boleh ya? Okey. Alon-alon. Ya, alon. Apa ya? Jawab pun tak nak? Korang jangan kacau saya bahasa. Saya nak fokus cakap Melayu ya, tapi saya terangkan Jepun. Okey, yang kedua, syarat kedua, jika kata kerja tu, dengar ya, jika kata kerja tu sebelum mas, dia ada satu huruf saja. Dia ada satu huruf Jepun sahaja. Nya ada satu huruf Jepun saja. Okey, yang pertama, contoh nemas. Tengok, dia satu huruf je. Nani no ne, nemas. Tak kisahlah dia airline ke, online ke, E-line ke, A-line ke, asalkan dia ada satu sahaja ya, perkataan yang satu huruf saja sebelum mas. Contoh tu, nemas tidur, demas. Tak kisah dia airline ke, E-line ke, asalkan ada satu sahaja masuk kumpulan 2. Okey, kumpulan ketiga. Ingat ya, nombor 2 ni banyak syarat. Nombor 2 ni kalau jangan kahwin dengan orang nombor 2 ni. Orang 2 ni banyak syarat. Kan? Okey, nombor 3. Syarat ketiga ialah arigatou gozaimasu Iqbal-san. Arigatou gozaimasu. Semoga murah rezeki. Allah hadirkan rezeki yang tak disangka-sangka. Okey. So, minasan. Okey, nombor 3. Syarat ketiga, minasan kena hafal ni. Bangun. Bangun pagi, wake up. Bangun. Lepas bangun, mandi. Yosuke, dengar Ingat ni betul-betul Yosuke. Bukan main. Ni bukan boyak. Ni benar-benar tau kami mada kita. Kita mesti hafal tau. Ni benar-benar tau. Ni betul-betul ni. Formula yang ketiga ni kena hafal ya. Minasan kena hafal. Yang pertama, bangun. Lepas bangun selalu kita buat apa? Kita mandi. Bangun, mandi. Lepas mandi tu lantainya licin terjatuh sudah. Bangun, mandi, terjatuh. Ingat, bangun, mandi, terjatuh kat lantai. Kemudian dah jatuh, sabunnya hilang. Sabun di dalam bilik mandinya hilang. Jadi kita pinjam. Ni saya bagi tips. Ya, Apang ingat tak kenangan apa kat asrama? Sabunnya hilang. Jadi pinjam orang, Lepas pinjam baru boleh mandi. Ni tips ni, ingat. Bangun, mandi, jatuh, pinjam, boleh. Kadang-kadang kita menghafal kena ada jalan cerita. Kena ada jalan cerita. Kenapa masuk lagi bahasa Sarawak? Okey, bangun, mandi, lepas tengah mandi apan. Tengah mandi terjatuh, pinjam boleh. Ingat ya? Bangun, mandi, jatuh, pinjam dan boleh mandi balik. Yang tadi, yang kumpulan 1 tadi kena hafal kan? Ichiri, mini, biki, gishi. Kumpulan kedua kena hafal ya? Hafal formula ni. Bangun, mandi, jatuh, pinjam, boleh. Untuk kumpulan 3, hanya ada 2 sahaja kata kerja. Yang minasan kena hafal. Yang minasan kena tahu, jangan ditambah-tambah. Tu tanya soalan. Sensei hafal untuk apa sensei? Hafal untuk memudahkan kita untuk buat perubahan ayat. Formula. Nanti kan daripada kata kerja tu minasan nak ubah-ubah. Contoh, ikimas pergi. Nak cakap jangan pergi, ikanai dek kudasai. Nak kata sila pergi, ite kudasai. Nak kata mesti pergi, ikanakia ikemasen. Nak kata pergi, bahasa kamus iku. So macam mana nak ubah? Dia ada kaitan dengan formula sesi ajar ni. Boleh minasang? Boleh tak? Okey. Kumpulan ketiga, tak apa, saya terangkan balik ni. Kumpulan ketiga hanya ada 2 sahaja kata kerja. 2 sahaja. Yang pertama, shimas. Sebut shimas. Perbuatan shimas. Contoh, belajar, bermain. Shimas. Ya. Contoh, sakao, shimas. Bermain bola sepak kan guna shimas. Belajar, benkyo, shimas kan. Shimas masuk kumpulan 3. Yang kedua, kata kerja datang, kimas. Kata kerja datang, kimas. Minasang boleh tak ikut step sensei ni? Janganlah langkah-langkah. Sensei ajar ikutlah betul-betul. Nanti sensei datangkan buaya Yosuke baru tahu minasang. Dengar. Kerja datang, maksudnya datang. Itu kata kerja datang ya. Jadi ingat ya, untuk kumpulan 3 ada 2 saja, iaitu kata kerja shimas dan kata kerja datang. Boleh tak minasang? Ada soalan nak tanya?
Ini basic ni, basic. Tak, walaupun minasang baru belajar Jepun ataupun nak tahu perkataan Jepun cakap, dia kena tahu ni juga. Ni ilmu ni. Saya tak akan ajar kalau dia tak ada manfaat. Saya tak akan ajar kalau dia tak ada manfaat untuk kita semua. Ni ada manfaat. Dia ada sebabnya saya ajar ni. Dia memudahkan kepada orang yang dah faham hiragana dan juga memudahkan kepada orang yang belum faham hiragana juga. Jadi faham. Kata kerja bahasa Jepun ada 3 kumpulan. Kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 3. Ya? Dan kumpulan 3. Janganlah tanya kenapa ada 3 kumpulan. Hafal dulu. Mesti ada 3 kumpulan. Dia pecahkan 3 kumpulan. Dia tak ada 5 kumpulan 10. Tak ada. Dia sama macam bahasa Melayu. Ada imbuhan tu, ada imbuhan ni, ada men ke. Nah, so minasang tanya cikgu. Cikgu kenapa ni? Ada. Dia ada sebab. So ingat dulu. Kata kerja bahasa Jepun asasnya ada 3 kumpulan saja. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Okey, minasang tengok ya. Tadi saya dah terangkan kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Okey, jom kita praktis yang mana satu kumpulan ni. Okey, yang pertama. Cepat, ready? Quiz ni, quiz. Ikimas. Tengok. Ikimas masuk kumpulan mana? Ichi, ni, sang. Cepat. Quiz. Ikimas, cepat. Type. Ikimas kumpulan berapa? Ikimas. Cepat. Ikimas masuk grup mana? Grup 1, grup 2 atau grup 3. Tak nampak lah mesin binasang? Sebab dia bila naik dia warna kuning. Ya, kumpulan 1. Kumpulan Ichi. Okey, yang kedua bawah. Tabemas. Tabemas masuk grup mana? Tabemas. Sebelum mas dia ada back. Jadi dia masuk kumpulan 2. Ya, masuk ni. Ni grup masuk kumpulan 2. Okey. Yang ketiga, malam ni kita main 21 kata kerja ni dan kita masuk dalam grup ya. Minasang. Okey. Nombor 3, kirimas. Kirimas potong. Potong masuk kumpulan berapa? Potong. Kirimas. Tengok sebelum mas dia punya ri kan? Ri. Tadi ichiri, minibi, kikishi. So masuk kumpulan 1. Okey, kemudian hanashimas, bercakap. Hanashimas, bercerita. Sebelum mas ada shi. Shi mana? Kumpulan 1. Okey, kemudian diikuti oleh yamemas. Sebelum mas ada me airline. So masuk kumpulan kumpulan 2 ya, kumpulan 2. Okey, kemudian karimas. Ni mencabar sikit. Karimas. Karimas masuk mana minasang? Karimas, cepat. Karimas. Internal closing. Karimas, cepat. Karimas. Ada yang jawab 1 salah. Karimas memang dia ri. Karimas memang ri. E-line, betul E-line. Tapi tengok, kan ada special tu. Bangun, mandi, jatuh, pinjam boleh. So karimas meminjam kan? Pinjam. So dia masuk kumpulan 2. Ya bersabarlah ya yang lepas tu kena tengok syarat dia. Kena ingat kepala. Karimas ni sensei ajar pinjam. Lepas kita mandi, bangun kita mandi, jatuh, pinjam tak boleh, dia masuk kumpulan 2. Macam tu. Boleh minasang? Okey. Kemudian dekimas. Dekimas boleh. Boleh masuk kumpulan berapa? Dekimas kumpulan berapa? Cepat Yosuke. Yang lain-lain cepat. Dekimas kumpulan berapa? Dekimas. Okey, kepada minasang yang baru masuk saya punya live, memang ada yang blur, tak faham, minta maaf. Ini sebab dah masuk siri yang ke-16. Jadi, kepada minasang yang baru masuk malam ni, boleh tonton rakaman video sensei daripada siri pertama sampai siri yang ke-15. Rakaman di mana? Nanti admin bagi tahu ya. Admin bagi tahu. Okey, boleh tengok ya. So, dekimas kumpulan 2. Ya, kumpulan 2. Okey, seterusnya. Oyogimas. Sebelum mas ada gi. Gi kat mana syarat gi? Mana gi? Dia E-line. Kumpulan 1. Mimas, melihat. Tengok. Mimas tu sebelum mas dia ada 1 huruf saja. Walaupun dia E-line, tapi mimas tu ada 1 huruf saja. So mana? Tengok syarat nombor 2. Nombor 2 tu ada 1 huruf saja. Ya, masuk kumpulan 2. Boleh? Okey, kemudian okimas, bangun tidur. Okimas masuk kumpulan berapa? Cepat. Okimas. Ramai cakap kumpulan 1 salah. Okimas bangun. Tengok syarat nombor 2. Bangun, mandi, jatuh, pinjam boleh. Dia masuk kumpulan
2. Ya, minasang ya. Okey. Okey, seterusnya Shinimas. Mati. Shinimas meninggal. Kumpulan 1. Saya teruskan tak nak buang masa. Okey, kemudian Kimas. Kimas maksudnya datang. Datang ni masuk kumpulan 3. Demas. Demas maksudnya keluar kumpulan 2 ya, sebab dia satu huruf saja. Abimas mandi kumpulan 2 sebab syarat dia. Nomimas minum kumpulan 1. Ochimas kumpulan 1. Ochimas kumpulan 2 sebab jatuh kan. Tahu bangun, mandi, jatuh, pinjam boleh. Okey, kemudian Tobimas. Tobimas masuk kumpulan 1. Shimas. Shimas masuk kumpulan 3. Tachibas kumpulan 1 dan Nemas. Last Nemas. Nemas masuk grup berapa? Nemas, tidur. Last sekali cepat. Tidur. Nemas. Sebelum mas ada ne. Kumpulan berapa? Cepat Apan. Kumpulan berapa? Nemas. Dia cuma ada satu huruf. Satu huruf masuk kumpulan 2. Nampak tu syarat nombor 2? Ada satu huruf sahaja. Nampak minasang? Macam minasang belajar macam minasang belajar apa orang kata tajwid. Kan ada syarat-syarat dia. Macam tu lah kan. Itu tajwid. Yang ini bahasa Jepun. Dia setiap bahasa tu dia ada syarat-syarat dia. Yang saya ajar ni step. Minasang kena faham. Tak boleh cakap susah ke apa. No, tak susah. Minasang hanya fahamkan sahaja. Kumpulan 1 apa, kumpulan 2 apa, kumpulan 3 apa. Kemudian cuba jawab latihan saya bagi. Saya ada bagi petang tadi kan. Petang tadi saya ada bagi latihan. Minasang ingat tak? Cuba jawab dekat dalam grup. Yang belum masuk rumah ya. Sebab latihan ada banyak. Boleh minasang? Okey. Yang ni saya dah susun. Okey, yang ini saya dah susun mengikut kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 3. Tengok, dia mengikut syarat-syarat. Tengok, Imas, nampak ni. Semua ikut. Tengok ya. Saya sebut yang sebelum mas. Tengok. I, Ci, Ri, Mi, Ni, Bi, Ki, Gi, Shi. I, Ci, Ri, Mi, Ni, Bi, Ki, Gi, Shi. Nampak tak binasang? Jadi, nampak tak? Jelas tak? Masuk sensei. Ni huruf-huruf sebelum mas. Dia ikut. I, Ci, Ri, Mi, Ni, Bi, Ki, Gi, Shi. Bukan kata kerja ni sahaja. Apa-apa kata kerja yang ada syarat nombor 1, dia mesti masuk kumpulan 1. Kenapa perlu hafal? Hari Rabu saya terangkan perubahan kata kerja. Malam ni kita kenal-kenal dulu. Malam ni kita berpinang-pinangan dengan kata kerja bahasa Jepun. Saya tak boleh ajar terus. Ini kudasai, ini shite kudasai. Tak boleh. Nanti minasang lagi pening. Saya terangkan dulu dia punya kumpulan-kumpulan dulu. So lepas ni minasang, saya bagi task, latihan. Minasang cuba cari kata kerja bahasa Jepun. Google ada sebagainya, tak ada masalah. Cari yang tulisan romaji. Cuba-cuba ni kumpulan 1. Cuba diri. Ataupun nanti saya bagi latihan dalam grup ya. Okey. Yang warna hijau tu kumpulan 2. Contoh tabemas, yamemas, mimas, nemas, demas, okimas, abimas, ochimas, karimas, dekemas. Dah macam kereta api dah. Boleh minasang ya? Dan kumpulan ketiga ada 2, shimas, iaitu kata kerja imbuhan macam melakukan, dan kimas. Minasang nak tanya, faham ke tak faham? Sebab saya punya pelajar hampir 70% adalah peserta Zero Nihongo. Zero Nihongo maksudnya mereka baru nak belajar bahasa Jepun. Jadi kita bagi sokongan ya. So minasang yang pertikaikan, Sarah Sensei tu mengajar basic-basic je. Sarah Sensei ajar banyak guna romaji. Itu suka hati minasang lah. Sensei tak terkesan pun. Sensei memang mengajar basic untuk orang-orang Zero Nihongo. Betul tak Zero Nihongo? No hitobito. Sensei memang fokus kepada mereka yang baru nak belajar bahasa Jepun. Supaya ikut step ya. Boleh ya? Boleh? Boleh ya? Boleh. So hafal tu dulu. Malam ni Sensei hanya nak kenalkan sahaja 21 kata kerja bahasa Jepun dengan cara kita nak klasifikasikan. Okey, saya nak tanya, berapa orang kat sini insya-Allah dia faham, dah mula faham? Cepat type. Watashi cepat. Wakarimasu. Minasang wakarimasu ka? Cepat tanya. Wakarimasu ka minasang? Boleh tak? Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Jika kau kata aku tak faham, maka tak faham. Jika kau fikirkan kegagalan, kau hampiri kegagalan. Jika kau kata wakarimas, minasang jadi faham. Wakarimas boleh ya? Okey, ni kanji malam ni yang kita nak belajar. Ada 3 sahaja. Ada 3 sahaja. Kita nak belajar kanji. Macam mana nak cakap kanji kecil, kanji sederhana,
Sederhana juga boleh masuk dalam. Dan kanji besar. Yang pertama, kanji kecil, cisai. Kanji kecil, cisai. Kanji tengah ni, kanji tengah ni kita boleh sebut juga naka atau cu. Yang ketiga ni kanji besar, dai atau oki. Oki. Okey, cisai, cu. Biasanya kanji kita. Siapa kat sini dia pandai bahasa Cina? Siapa pandai bahasa Cina, dia faham kanji ni. Yang atas ni maksudnya kecil, yang tengah ni maksudnya sederhana, yang besar ni maksudnya besar. Kalau sekolah, kalau minasang pergi sekolah, biasa nama sekolah tu kalau sekolah rendah dia mula pada sini. Shaw, kecil. Shaw, kecil. Cisai, kecil. Okey? Cisai, kecil. Okey? Yang kedua sederhana. Yang ketiga besar. Ni biasa digunakan kanji sekolah rendah. Ni menunjukkan sekolah rendah. Shogakko. Shogakko. Gakko tu sekolah. Gakko sekolah. Kalau nampak simbol ni mula-mula, Shogakko maksudnya sekolah rendah. Yang kedua, cu. Kalau cu gakko, sekolah menengah pertengahan, ni sekolah rendah, sekolah menengah pertengahan. Kalau nak cerita pasal perkataan sekolah lah, dia mau maksud atas tu kecil. Sebab tu dia macam mengecut. Nampak tak? Semacam simbol orang kecut, kena hujan. Macam penguin. Dia kecil kan? Sejuk. So kecil. Ziao. Siapa cakap ada ziao? Okey, yang kedua kanji tengah-tengah. Kan dia macam mulut kucing, kita belajar kucing tengah-tengah. Maknanya bila tengah-tengah dia manakah di tengah-tengah. Maksudnya sederhana. So yang bila dia dah kecil sana, dia buka kepak dia, kembang. Dai besar. Biasa kalau dai tu tambah gaku, dai gaku, university. Sekolah rendah, sekolah menengah, university. Boleh? Kejap Tergelak korang Okey, minasang Okey, kita belajar Jepun hari ni. So biasa tengok Shaw kanji ni sini. Kecil. Kecil maksudnya kecil. Macam mana nak tulis dia, tengok. Ichi, Ichi. Okey. Ni sang. Ichi ni sang Dia sebenarnya orang. Macam orang kan. Dia macam budak kecil lah. Dia kecil. Dia semua kecil. Okey. Okey lagi. Ichi ni sang. Kalau macam ni, kalau ichi ni sang, ini mizu. Ni mizu maksudnya air. Ni air. Dia bukan macam ni. Tapi asasnya dia ambil yang tengah. Ichi ni sang. Ichi ni sang. Boleh? Ichi ni sang. Okey. Ichi ni sang ni, Ichi ni sang. Okey. Ichi ni sang. Cuba minasang type Chisai. Cuba type hiragana Chisai. Keluar tak? Type sekarang, saya tengok. Chisai. Cuba type Chisai. C-H-I-I-S-A-I. C-H-I-I-S-A-I. Type Chisai. Hiragana. Keluar tak kanji? Cepat minasang. Ya, keluar. Okey. So, Chisai ni tambah sai. Sai. Ni bunyinya ci-i. Ci-i-sai, Ci-i-sai. Maksudnya ci-i-sai. Ci-i-sai. Dia bunyi ci. Ci-i, Ci. Boleh minasang? Maksudnya kecil. Bukan hiragana tu. Bila minasang dah type hiragana, sampai keluar kanji ni. Chisai. Chisai. Maksudnya kecil. Small. Small. Cuba type Shogakko. Cuba type Shogakko. Cepat. Shogakko. Cuba type Shogakko. Boleh? Shogakko. Boleh minasang? Boleh? Dia Shogakko, nampak? Shogakko Dia juga menjadi sekolah rendah ni. Shogakko sekolah rendah. Shogakko. Dia menjadi Shogakko. Shogakko maksudnya Shogakko, sekolah rendah. Maksudnya sekolah rendah. Ni sekolah rendah. Dia pemahaman bahasa Melayu dia belakang. Sekolah rendah maksudnya
rendah sekolah, kecil sekolah. Sekolah kecil, maknanya sekolah rendah lah. Kecil sekolah. So ni, selain pada bunyi ci, dia juga bunyi shaw. Shaw bunyi panjang tak silap saya kan? Shaw. Boleh ya? Maksudnya, yang mana yang tak nak belajar sangat kanji, cuba fahamkan je. Simbol ni ada simbol kecil ya, shaw. Ya, shaw. 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 Ya, shaw. Boleh belajar sangat? Okey. Binasa buat latihan je tu. Ya, buat latihan ya. Tengok shaw. Shaw, 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 shaw. Ichi ni sang, ichi ni sang, ichi ni sang, ichi ni sang, ichi ni sang. Macam tu. Shaw, boleh ya? Okey. Kemudian kanji tengah. Kanji tengah. Cu, sebut cu, cu, cu. Macam kuci. Saya ajar bunyi kuci kan? Mulut, mulut. Ichi ni sang. Ichi ni sang. Faham tak? Cu dia ditambah lagi u. Lepas tu yong. Ada satu palang kat tengah. Ichi ni sang yong. Naka. Kalau ini saja kuci, kalau ini saja mulut. Kalau ni maksudnya dalam. Dalam ataupun tengah, tengah. Dia bukan macam ni ya. Bukan ichi ni sang sini. Ni salah. Ichi ni sang ni salah. Alasannya sensei ini saya buat fashion. Saya lesing nanti tak ada fashion. Ataupun ichi ni sang buat macam ni. Contoh Anis buat macam ni. Anis jangan buat ajaran sesat. Dia tak ada macam ni, tak ada macam ni. Tak ada ya. Jangan main-main. Ada ichi ni sang tengah-tengah. Dia masih tengah-tengah. Kalau dapat kanji ni maksudnya kanji tengah atau kanji sederhana. Lari sikit tak apa. Jangan lari sangat salah. Faham ya? Okey, macam mana nak kata? Okey, yang ini sebelum tu yang tadi tu, yang cisai tu ichi ni sang. Dia ada 3 stroke. Ichi ni sang, 3 stroke ya. Dia ada 3 stroke. Nak ingat ya? Okey, untuk yang naka ichi ni sang yong. Ada 4 stroke. Dia ada 4 stroke ya. Okey. So untuk naka ni, ini dipanggil naka ya. Naka. Okey. Bacaan cu-nya, cu, dia boleh macam sekolah tadi. Cu, gak, ko. Ni ko ni sekolah. Ko. Tengok ko ni pun dia ada guna kanji ayah. Ni kat bawah ni kanji ayah kan saya ajar cici. Cici kan. Ni pokok. Okey. Pokok dia ada masuk macam nombor 6. 6 macam ni kan, 6. Roku. Kan? Ada masuk kat sini. Ada ambil macam ni punya, macam roku punya. Dia tambah X. Jadilah ko. Nampak? Sekolah. Kan? Faham minasang? Dia dapat satu kanji. So ni, kalau macam ni dia bukan naka kan? Dia panggil cu gakko. Cu. Panjang sikit cu je. Cu gakko. Ya? Cu gakko. Cugakko. Ya? Cugakko. Boleh minasang? Faham tak? Cugakko. Sekejap ya. Saya ke tengah sikit. Saya ke tengah. Dia tak nampak ya. Okay, sekali lagi ya. Kalau dia satu saja, kita boleh panggil naka. Okey. Kalau macam ni, kalau dia nak gabung dengan kanji lain, contoh cugak. Ni dia jadi cugakko. Betul tak betul minasan type dekat mesej? Keluar tak cugakko? Betul ya, cugakko. Boleh ya? Boleh cugakko. Boleh ya? Okey. Tak apa, yang tak nampak nanti tengok rakaman ya. Okey, cugakko. So buat dia macam tadi naka. Ichi ni sang yong. Okey, contoh minasang. Kalau minasang kata minasang tengah belajar bahasa Jepun sebut benkyo. Sebut benkyo. Ikut semua? Benkyo. Kalau orang telefon, tengah buat apa? Benkyo chu desu. Maksudnya sedang belajar. Nani o shite masu ka? Benkyo chu desu.
tengah belajar. Benkyo belajar. Kalau benkyo chu, maksudnya tengah belajar. Ataupun benkyo shite imasu. Kan bunyi panjang. Benkyo shite imasu. Panjang. Pendekkan. Benkyo chu. Benkyo chu. Boleh. Benkyo chu. Chu ni juga, ya, menunjukkan nak cakap orang Cina. Kalau bangsa Cina, chu goku jin. Tengok sini. Chu goku jin. Maksudnya, ini maksudnya Cina. Cina. Cina maksudnya chu goku. Ni negara. Ni maksudnya negara. Negara ataupun kita panggil kalau single kuni. Cina, orang negara tengah. Orang Cina, orang negara tengah. So, chu goku jin maksudnya orang Cina. Ni kan orang. So, orang Cina. Chu ni pakai chu juga. Boleh ya, chu juga. Okey? Okay. Ataupun kalau bahasa Cina, chu goku go. Ni maksudnya bahasa Cina. Bahasa Cina. Boleh binasang ya? Tak, saya nak terangkan penggunaan chu je. Boleh ya, chu. Chu ingat chu. Kan? Dekat mana pensel? Enpisu wa doko desu ka? Enpisu wa hako no naka ni arimasu. Pensel ada dalam kotak. Ni. Ya. Enpisu wa hako no naka. Hako no gunalah kanji. Naka ni arimasu. Enpitsu wa pensel hako no naka ni arimasu. Kan saya sudah kata nak fahamkan maksud Jepun daripada wa pergi belakang, maksudnya pensel ada di dalam kotak. Pensel ada di. Ni maksudnya kata sendiri ni. Di naka dalam kotak. Kotak punya dalam. Pensel ada di dalam kotak. Faham minasang? Boleh ya? Okey. Seterusnya yang terakhir, kita belajar kanji besar. Sebut dai. Dai ya. Dai. Senang aja. Ichi, ni, sang. Dai. Besar. Dai. Dai ya. Dai. Ichi, ni, sang. Ichi. Sorry. Ichi, ni, sang. Ichi, ni, sang. Ichi. Salah lagi. Ichi, ni, sang. Ichi, ni, sang. Macam seronok. Macam abang besar ya. Abang besar. Ni. Abang besar di tengah jalan. Menunggu Anis untuk dibagi boyak. Boleh ya? Boleh. Dai. Okay, dai ni, contoh, kalau kanji dai bertemu dengan gaku. Dipanggil dai gaku. Gaku ni maksudnya belajar. Dai ni besar. Maksudnya university. Tepuk. Bila belajar besar, university. Tadi shogakko, sekolah rendah. Chugakko, sekolah menengah. Belajar besar, dia tak ada daigakko. Dia tak ada daigakko ya. Dia daigaku. Yang shogakko, chugakko tadi itu sama. Tapi daigaku maksudnya university. Boleh minasang? Ya, senang aja. Tengok sini. Dai. Okey, tengok apa beza dia. Contoh ya. Shogakko. Sekolah rendah. Chugakko.
Ni sekolah menengah. Dai. Daigaku maksudnya university. Kecil, sederhana, besar. Dan pentingnya tahu simbol ni. Kalau minasan pergi Jepun, minasan nak masuk tandas. Minasan nak masuk tandas, minasan nak tekan button mana nak flash, memang tulisan Jepun. Nanti dekat tandas tu, dekat dia punya apa tu? Ni kan dia punya macam meter kan? Ni bulat, ni bulat. Dia guna simbol ni. Dia guna simbol ni. Dia guna simbol ni. Contoh biasanya jadi dua je, dia tak ada cu. So tekan yang mana? Kalau air kecil, tekan yang mana? Yang ni. Jangan tekan yang ni. Jangan tekan yang mana? Dia tengok sini. Button mana nak tekan? Sebab itulah pentingnya kanji. Sebab tu pentingnya kanji. Ya? Minasang, saya besarkan sikit lah, mungkin minasang tak nampak. Minasang nanti pergi toilet Jepun, dekat dia punya tepi tu, kan toilet dia kan canggih kan? Canggih. Dia ada remote. Ni ada button. Ni ada button dia. Ni pun ada button. Dia guna tulisan kanji. Dia guna tulisan kanji. Ni saya besarkan. Dia tak adalah besar macam ni. Kanji. Ni sho, ni dai. So kalau buang air besar, tekan ni. Kau janganlah tekan dua-dua, membazir. Pernah saya ajar bahasa Jepun, dia tekan dua-dua. Ataupun kadang-kadang dia ada kanji cu juga. Tekanlah ni kat ni air kecil, ni air besar. Sebab apa dia tak tulis tulisan rumi ke apa? Makan space. Sebab itulah antara sebab kita belajar kanji, nak jimat space. Satu, kita belajar kanji cepat faham. Walaupun tak tahu bunyi. Ni tak tahu bunyi tapi faham. Ni saya pernah ajar kecil. Ni besar. Itulah manfaat tulisan kanji. Baru nampak kepentingan kanji. Betul tak siapa-siapa yang belajar bahasa Cina kat sini? Betul tak? Ya? Cik besar. Satu lagi, minasang hidupkan aircon. Minasang kat hotel, ini button aircon. Dia ada banyak sini. Dia ada banyak button dia. Kadang-kadang dia ada simbol kecil besar. Kecil, sederhana, besar. Mungkin untuk kipas ke apa. Itulah baru tahu. Betul tak? Ni tak adalah korang tak tahu kanji, habis ditekan. Jahanam barang-barang Jepun. Lain lagi Omar dengan Anis, dua orang ni suka menjahanamkan remote. Gurau. Faham? Tekan je. Itulah pentingnya tulisan kanji. Dekat Jepun memang hampir tak ada bahasa Inggeris. Semua guna simbol. Simbol kanji ni maksudnya nak memudahkan cepat faham dan jimat space. Tak adalah tulis kat sini kecil, besar ataupun small, big. Ini semua makan space ni saja. Itulah fungsinya tulisan kanji. Sensei tak akan ajar benda yang sia-sia, melainkan minasang yang sia-siakan. Yang baik-baik boleh claim nama sensei. Ini saran sensei ajar. Itu good. Yang tak baik minasang jangan claim-claim nama sensei ya. Tolong ya. Sensei ajar tetamu datang kita punya live, tetamu datang rumah kita ke apa, raikan. Kalau ada kawan Jepun sensei masuk live minasang, raikan. Macam mana sensei raikan? Yokoso minasang, kite kurete arigatou gozaimasu, kando shitemasu. Saya rasa terharu. Itu cara nak raikan tetamu datang. Ya. Kita kena ada macam tu, raikan orang, hormat tuan rumah. Kalau live tu orang tu punya, kita kena hormat macam mana. Jangan lebih kuah daripada nasi. Maksudnya kena tahu, semua tahu. Ni apa saya merepek sampai ke kuah nasi? Daripada cisai besar. Saja teringat-ingat kenangan lama. Boleh kena saya? Okey, boleh ya? Bila sensei invite, janganlah lari. Tapi bangga sebab terpilih. 1000 memohon yang dapat satu. Tiba-tiba nasyid tiba. Assalamualaikum. Hai minasang, konbanwa, apa-san? Halo. Konbanwa, apa-san? Konbanwa. Kuat sikit bang, kenapa suara kau sopan sangat bang? Kuat sikit bang. Saya tengah masak. Ke sensei tak kuatkan suara ni? Oh ya, sensei tak kuatkan suara.
Pang, jangan dicubit anaknya, Pang. Jangan dicubit anaknya. Bukan saya. Jangan cubit. Tepuk je. Bukan saya. Okey, Apang Sang, konbanwa. Ha? Apang Sang, konbanwa. Konbanwa. Ni nak balas dendam minggu lepas dah dapat kaiwan penuh kan. Kau terlopong apa sesi cakapnya kan. Okey. Ja, Apang Sang. Ima, doko ni imaska? Ada di mana? Doko ni imaska? Rumah. Rumah apa? Bahasa Jepun rumah apa? Iye. Iye. Iye ni imas. Sebut iye ni imas. Iye ni imas. Iye atau uchi. Iye atau uchi ya. Uchi ni imas, iye ni imas. Okey. Apang Sang, honto no namae wa nan desu ka? Watashi wa Fukuri desu. Fukuri-san desu ka? Naruhodo, Fukuri-san. Okey, Apang Sang wa nansai desu ka? Watashi wa 27 歳です。27歳ですか。Kodomo ga imasu ka? Kodomo. Ada anak ke? Hai. Ichi. Hai, imasu. Hai, imasu. Hai, imasu. Nannin desu ka? Berapa orang? Nannin desu ka? Ichi. Hitori desu. Hitori desu ka? Hitori desu ka. Habislah Anis melopong. Apang dah berumah tangga. Apang kekon shitemasu. Apang Sang. Saya sebut, Apang Sang sebut dia kumpulan berapa Kumpulan berapa Boleh? Hai. Boleh. Okey. Nogimas. Kumpulan berapa? Nogimas. 1. Ya, tepuk tangan, pandai. Bagus. Okey. Mimas. 2. Pandai. Bagus Apang. Ni orang yang bagi tumpuan pada kelas ini. Okey. Nemas, tidur. Nemas. Asasan anda tu. Nemas 2. Tak sia-sia kau ambil master kat UiTM, Apang. Okey. Apang. Shimemas. Hai. Shimemas. 2. Okey. Okey. Satu lagi. Manabimas. Belajar. Manabimas. 1. Kau kena tengok sebelum mas tu. Manabimas. 1. Okey. Sugoi. Sekai desu. Mantai. Markah penuh. Yeay. Tanya. Okey, nanti saya belanja makan di Family Mart, bayar sendiri ya. Okey, boleh. Saya bayar kan boleh. Okey, Apang Sang, stay jangan keluar dulu, kau temankan sensei. Hai. Okey, Rina Sang. Konbanwa. Konbanwa sensei. Okey. Terkejut Rina Sang terkejut tak? Ya, of course terkejut. Tak apalah ya, pura-pura tak terkejut ya. Sensei, saya nak masuk tadi. Okey. Hai, genki desu. Sumimasen. Hai, genki desu. Namae nan desu ka, namae? Watashi wa Rina jarimasu desu. Rina jari desu. Rina jari-san desu ne. Sugoi. Ya. Rina san wa doko kara desu ka? Doko kara desu ka? Hai. Doko kara desu ka? Apa sensei? Tak ingat. Dari mana? Rina dari Aruseta. Arusta kara desu ne. Sugoi. Rina san wa nansai desu ka? Rina umur ya? Bulan tu masih Sarawak. Hai. Apa kami madas ayat kelakar Sarawak malam tu? Maksudnya ya. Okey. Nansai desu ka? Goju nisai desu. Goju nisai desu ka? Ya. Hai. Okey. Rina Sang, saya tanya, saya bagi perkataan Rina Sang sebutkan kumpulan berapa, boleh? Macam tak dengar sensei? Saya bagi perkataan kata kerja Jepun, Rina Sang sebutkan kumpulan berapa, boleh? Saya tak follow tadi sensei, baru masuk. Cuba je, boleh? Okey. Can. Kumpulan 1, 2 atau 3, boleh? 3. Okey. Yang pertama,
Nomimas, minum. Nomimas. 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 Nomi. Satu. Oi! Kau main teka je ni. Pandai. Okay. Hai. Arigato. Yang kedua, kanji datang. Kimas datang. Kimas. 3. Oh! Sugoi! Hai. Korang malu dengan Kak Rina Sang umur 52. Boleh ingat kelas malam ni punya apa yang dia ajar. Wow! Goju nisai. Des. Goju nisai desu ne. Subarashi. Sugoi. Okay, Rina Sang. Ya, hai. Tahun ni berapa pasang baju? Berapa Sensei, pasang saya baju jahit sendiri. Saya jahit sendiri macam mana? Berapa pasang? 5 hari 5 pasang. Wow! 5 pasang. Go. Bawa pasang-pasang baju Okey, Rina Sang ni dia antara tailor terkenal. So Rina Sang follow Kak Rina Sang ni. Kak Rina Sang dia selalu menjahit. Menjahit sama menjahit. Pohon beringin. Rina Sang, kan saya doakan lepas ni makin ramai orang yang menonton jahitan Rina Sang. Boleh Rina Sang ya? Arigato sensei. Tolong promote. Dan jika ake no shokuji ne. Bye sensei. Okay. Arigato. Apang. Mana dia pergi ni? Apang Sang. Tertutup mic. Sorry. Gomel. Yang tutup mic pasal apa? Saya tak nak bising. Tengah masak. Saya nak bagi soalan. Bagi kita kumpulan. Kimas pakai masuk grup berapa? Kimas pakai. Cepat. Kumpulan? 3 kot. Banyak-banyak kau betul ni lah pertama kali kau salah. Oh iya ke? Kan banyak betul kan kena cekik. Nombor 3 hanya ada 2 je. Ada 2 je. Bahasa Sarawak lagi. Nombor 3 hanya ada 2 je. Iaitu Shimas dan Kimas datang. Datang. Untuk pakai dia masuk kumpulan 2. Kumpulan 2. Boleh ya? Okey. Boleh. Okey, yang ditunggu-tunggu. Admin yang terkenal dan super power. Yeay. Ibunya orang Jepun, ayahnya orang Malaysia. Konbanwa minasan. Zasan. Konbanwa minasan. Konbanwa sensei. Konbanwa Apan-san. Zasan, konbanwa. Iza-san. Genki desu ka? Genki desu. Okey, Abang San cuba tanya soalan dekat Zasan. Tanya yang mudah-mudah. Nama ke apa? Tanya sekarang. Yang tadi ke? Soalan tadi? Boleh? Sumimasen. Onamae wa ke? Boleh tanya cepat. Sumimasen. Onamae wa? Watashi namae wa Za desu. Tanya dari mana? Doko kara kimashita ka? Doko kara desu ka? Kuala Lumpur no Setapaku kara kimashita. Wah, sugoi. Suara macam orang Jepun. Ni mesti Kekun suka. Confirm Kekun suka. Okey. Lagi? Teruskan. Ketawa pun sopan macam orang Okinawa. Orang Jepun kalau ketawa macam ni, dia tak mulut. Okey, saya tanya soalan ya. Okey, Zasan, genki desu yo ne. Nani o tabemashita ka? Dan jiki ake no toki, nani o tabemashita ka? Hai, danjiki ake no toki. Hai. Nashi tomato desu. Nashi tomato desu ka? Oishii desu yo. Oishikatta desu ka? Oishikatta, hai. Sugoi. Okey, Zasan, saya nak uji. Cuba salah tak apa, saya suka. Kalau betul, saya pun suka. Okey. Saya cuba sebut kumpulan berapa ya? Tabemas. Kumpulan 2. Oh! Sugoi. Okey. Tachimas. Tachimas. Kumpulan 1. Wow! Sugoi. Okey, macam imbuhan shimas. 3. Wow! Dah terbukti Zasan bukan orang biasa-biasa. Saya fokus sensei, saya fokus. Anis, kau jangan main-main Anis. Sekali keluar dia punya Jepun Anis, tertampak kau jauh nun ke Taiwan.
Okey, minasan, kita dah lewat. Kita tak nak berhenti lah. Kita tak nak lama-lama untuk bulan puasa. Harap minasan berhibur. Saya gurau-gurau minta maaf ya kalau tersalah cakap. Okey, itulah cara saya nak hiburkan hati. Bukan mudah ya kita nak mengajar seminggu 3 kali sampai ke tahap macam ni. Minasan sokong sensei. Sensei pun jadi happy. Untuk kehadiran malam ni, ambil dekat link. Cuma lambat sikit sebab saya tak sempat bagi kat admin. Saya nak edit sikit. Mungkin akan masuk ke dalam link nanti, dalam rumah nanti pukul lagi 20 minit pada sekarang. Boleh ya? So minasan yang belum masuk rumah, masuklah rumah. Kliklah follow sensei. Klik follow sensei supaya dapat banyak manfaat, dapat banyak-banyak berita, dapat banyak video pasal sensei. Ya? Okay, minasan. Sakai shite kurete arigatou gozaimasu. Apang-san arigatou gozaimasu. Za-san arigatou. Dan jiki gambari masho. Atau nani cikgu kan lagi berapa hari puasa? Lagi berapa hari lagi? Berapa hari puasa dah? Dah 5 hari kan? Berapa hari 5 hari kan? Saya lupa lah. 5 hari dah 5 hari. So lagi ato ni jugo nichi. Ato lagi. Ato ni jugo nichi. So lagi 25 hari. Ato ni jugo nichi. Boleh minasan? Okay, oyasumi.